Dasar Koperasi Malaysia 2030 sebagai alat tuju strategik bagi membina sektor koperasi yang berdaya tahan dan berprestasi tinggi. Kedua, Pelan Pembangunan Penjajah dan Peniaga Kecil 2023-2027 sebagai perancangan komprehensif untuk memperkasa pembangunan serta menambah baik tahap sosioekonomi kumpulan penjajah dan peniaga kecil secara holistik dan inklusif. Dan yang ketiga, Pelan Pempumalan Usahawan Informal sebagai dokumen strategik bagi memudah cara peralihan usahawan informal kepada perniagaan berdaftar agar mereka mendapat perlindungan undang-undang serta jaringan keselamatan sosial yang sewajarnya. Kementerian kita juga telah memperkenalkan satu kategori penerapan perusahaan sosial SE yang baru, yaitu Tunas Perusahaan Sosial ataupun Aspiring SE. Penerapan ini dibuat secara kaedah pernyataan kendiri atau self-declared bagi menggalakkan lebih banyak organisasi yang berhasrat untuk menjadi perusahaan sosial mendaftar dengan kementerian kita dalam melahirkan lebih banyak perusahaan sosial seperti yang dihasratkan di bawah rangka tindakan keusahaan sosial 2030 ataupun SIMAI 2030. Permohonan ini akan diproses dalam tempo 3 hari bekerja sahaja oleh Institut Keusahawanan Negara ataupun INSCAN dan tiada iuran pemprosesan dikenakan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan peluncuran portal baru perusahaan sosial yang akan menjadi pusat suntik bagi rujukan maklumat terkini mengenai perusahaan sosial di Malaysia. Melalui portal baru ini, perusahaan sosial boleh memohon 3 tahap penerapan sosial perusahaan sosial, sama ada di tahap permulaan yang dikenali sebagai tunas perusahaan sosial, tahap pertengahan yaitu perusahaan sosial asas, atau tahap perusahaan sosial diakreditasi. Selain itu, senarai perusahaan sosial yang telah diberi penerapan oleh Koskop atau kementerian kita boleh diakses melalui directory portal ini. Orang ramai boleh mencari maklumat perusahaan sosial dan barangan atau produk yang ditawarkan melalui pautan di dalam directory ini. Kepada perusahaan sosial yang ingin mengetahui mengenai insentif dan program yang ditawarkan kepada mereka, bolehlah melayari portal baru perusahaan sosial ini di samping lain-lain informasi berkaitan dengan perusahaan sosial. Saudara dan saudari, daripada aspek pembangunan kapasiti dan keupayaan, seramai 51.033 orang usahawan dan juga koperasi telah menjalani program pemantapan kapasiti serta mendapat fasilitasi dan sokongan keusahawanan yang diperlukan. Selain itu, 331.025 individu telah mendapat pendedahan dan pembudayaan keusahawanan, di mana 95.255 daripadanya telah berjaya bergelar usahawan baharu yang mendaftarkan perniagaan mereka. Daripada aspek peningkatan akses pembiayaan, seramai 326.150 usahawan dan koperasi telah mendapat bantuan pembiayaan, termasuk pembiayaan mikrokredit, geran keusahawanan, pinjaman mudah dan pembiayaan alternatif. Daripada aspek perluasan akses pasaran, seramai 4.303 usahawan dan koperasi telah mendapat akses pasaran, merangkumi premis dan ruang perniagaan serta peluang menembusi pasaran domestik dan antarabangsa. Manakala 7.041 usahawan dan koperasi telah memperkukuh perniagaan melalui adaptasi teknologi dan penggunaan platform e-dagang. Daripada aspek tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan, Kementerian telah menerima anugerah prestasi pembangunan terbaik tahun 2023 daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Tahniah. Dan juga anugerah khas keselamatan perlindungan tahun 2023 daripada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia. Tahniah sekali lagi. Semoga lebih banyak lagi anugerah kecemerlangan prestasi diterima oleh kementerian kita pada masa akan datang. Sesungguhnya saya sangat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh semua pegawai
kaki tangan dan warga kerja kementerian dan agensi dalam memastikan semua inisiatif dan bantuan kepada usahawan dan koperasi dapat disampaikan secara berkesan. Secara keseluruhannya kita telah berjaya melaksanakan 187 program pada tahun 2023 dengan memberi manfaat kepada seramai 782.522 usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, koperasi, perusahaan sosial, startup, usahawan informal, serta belia dan graduan. Berdasarkan tema Plan Strategi Kuskop tahun lepas, yaitu berdaya maju, transformatif dan responsif, atau ringkasnya BFF, dapatlah saya simpulkan bahwa kita telah berjaya menjadi BFF kepada usahawan dan koperasi. Tahniah saya ucapkan kepada KSU, TKSU, ketua-ketua agensi, semua warga kerja kita di atas kejayaan tersebut. Saudara dan saudari, di bawah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, ekonomi Malaysia dijangka berkembang pada kadar sekitar 5% bagi tahun 2023 hingga 2025. Pertumbuhan ini akan didorong oleh permintaan dalam negeri, terutama yang disumbang oleh perbelanjaan sektor swasta. Berdasarkan pencapaian prestasi pada tahun 2022, kadar pertumbuhan PMKS telah mencatatkan nilai positif, yaitu 11,6% dengan sumbangan sebanyak 38,4% atau 580,4 bilion ringgit kepada KDNK kita. Jumlah ekspor PMKS pula mencatatkan kadar pertumbuhan positif, yaitu pada kadar 16,3% dengan sumbangan sebanyak 10,5% ataupun 144,5 bilion ringgit. Koperasi pula menjana perolehan sebanyak 45,5 bilion ringgit dengan kadar pertumbuhan sebanyak 20% dan memiliki aset bernilai 159,6 bilion ringgit. Namun pencapaian ini masih rendah berbanding sasaran yang ditetapkan di bawah RMK 12, yaitu sumbangan kepada KDNK dan jumlah ekspor PMKS masing-masing perlu mencapai sasaran 41% dan 15% serta jumlah perolehan koperasi mencapai 60 bilion ringgit pada tahun 2025 nanti. Oleh itu kita perlu merancang strategi-strategi yang boleh menghasilkan impak yang besar dan lebih besar kepada sektor keusahawanan di negara kita. Untuk itu, Kementerian sedang menyediakan kertas strategi bagi memperkasahkan perusahaan kecil dan sederhana yang kita akan bentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada bulan April ini nanti. Sebagai persediaan, saya dan kita di kementerian telah mengadakan beberapa sesi libat urus untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas daripada pihak PKS tentang isu dan cabaran serta cadangan fasilitasi yang diperlukan bagi pemerkasaan PMKS ini, termasuklah libat urus yang telah kita adakan dengan ahli-ahli lembaga pengarah di agensi-agensi di bawah kementerian kita. Saudara dan saudari, saya juga ingin memaklumkan bahwa dalam mengukuhkan ekosistem keusahawanan supaya lebih holistik, Jemaah Menteri telah bersetuju agar ekosistem pembangunan serta kawal seliah perniagaan franchise diletakkan sepenuhnya di bawah kementerian ini bagi melengkapkan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Pernas sebagai agensi Kuskop dalam membangunkan usahawan franchise di negara kita. Keputusan Jemaah Menteri tersebut menyokong penuh usaha kementerian dalam menyediakan dasar pembangunan usahawan franchise nasional 2030 yang sedang dimuktamadkan. Oleh yang demikian, besarlah harapan saya agar prestasi agensi-agensi di bawah kementerian ini dapat ditingkatkan agar lebih ramai usahawan dan koperasi dapat kita bantu. Saudara dan saudari, tahun ini, tahun 2024 sangat kritikal memandangkan kita mempunyai kurang 2 tahun lagi untuk mencapai sasaran nasional yang ditetapkan pada tahun 2025. Justru kita perlu kekal fokus
dan lebih responsif dalam usaha membantu para usahawan dan koperasi meningkatkan prestasi perniagaan mereka. Inisiatif dan intervensi bersasar diperlukan bagi mendorong pemecutan pertumbuhan perniagaan demi kestabilan sektor keusahawanan sejajar dengan visi Nasional Keusahawanan Nasional 2030. Sambungan itu, saya terujah pada hari ini untuk kita sama-sama melancarkan dokumen perancangan strategik Kementerian kita tahun 2024 dengan tema Usahawan Madani Memacu Ekonomi. Perancangan strategik ini mensasarkan 3 objektif utama. Pertama, menyediakan ekosistem yang kondusif bagi menyokong pemecutan pertumbuhan dan kestabilan sektor keusahawanan negara. Yang kedua, mempertingkatkan skala dan daya saing usahawan dan koperasi. Dan yang ketiga, memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan keusahawanan supaya lebih fasilitatif dan efektif. Bagi merealisasi objektif ini, 5 teras strategi dan 255 program telah dirangka merangkumi aspek penggubalan dasar, tadbir urus dan kawal selia, pembangunan kapasiti, akses pembiayaan, akses pasaran, adaptasi teknologi dan pengukuhan penyampaian perkhidmatan. Pelaksanaan kesemua program dan projek yang dirancang ini akan memanfaatkan 630.661 individu usahawan dan bakal usahawan yang kita sasarkan untuk mendapat manfaat daripada program-program ini. Kita juga mempunyai matlamat yang jelas melalui 6 KPI yang telah ditetapkan pada tahun ini, di mana kita mensasarkan setiap individu yang dilatih akan menjadi usahawan dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan keusahawanan di negara kita. Fokus strategik akan diberikan dari aspek peningkatan skala perniagaan dan daya saing usahawan dan koperasi bagi mencapai sasaran yang ditetapkan di bawah RMK 12 dan DKN 2030. Selaras dengan aspirasi ekonomi madani memperkasa rakyat bagi mengangkat semua darjat dan martabat negara ini ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Perancangan strategik ini akan menyokong usahawan termasuklah koperasi untuk terus berkembang menjadi jago di peringkat nasional dan antarabangsa. Saya mengharapkan komitmen padu daripada semua warga kementerian dan agensi supaya terus membantu usahawan menggiatkan lagi aktiviti perniagaan mereka dan menghasilkan kesan limpahan kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Terus perkasakan kerjasama dan kesatuan kita dan keluarga besar pasukan kita ini bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada komuniti PMKS dan koperasi di negara kita. Saya yakin pendekatan yang dirangka di bawah perancangan strategik ini akan menghasilkan usahawan yang lebih cekal, berdaya maju dan inovatif serta berupaya menampan situasi di luar jangkaan pada masa hadapan.